Okey, pelajaran kita pada hari ini ialah Sirah Darjah 4, pelajaran 2 yang bertajuk Hijrah ke Madinah. Okey anak-anak, untuk mula-mula sekali kita perlu kenal dulu apa itu hijrah. Okey, pengertian hijrah terbahagi kepada dua, iaitu pada bahasa dan juga pada istilah. Okey, hijrah pada bahasa bermaksud berpindah dari satu tempat ke suatu tempat yang baru. Saya ulang, berpindah dari satu tempat ke suatu tempat yang baru. Okey. Pengertian hijrah pada istilah pula adalah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam dari kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Okey, untuk yang seterusnya kita kenali pula dalil untuk peristiwa hijrah ini. Bacaan ayat akan diperdengarkan kepada kamu semua. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika orang-orang kafir iaitu Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu iaitu Muhammad untuk mendangkap dan menjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Dalil di atas telah menunjukkan betapa cekalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menempuh perjalanan hijrah. Satu lagi perkara penting yang kita perlu tahu adalah tarikh hijrah berlaku pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan Nabi Muhammad. Tajuk yang seterusnya pula adalah sebab-sebab berlakunya peristiwa hijrah ini. Okey, mari kita saksikan. Sebab yang pertama adalah tentu sekali Nabi Muhammad ingin melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Dan yang kedua, tentu sekali perintah Allah itu ada hikmah di sebaliknya, iaitu ingin menyebarkan Islam kepada penduduk di Madinah. Dan sebab yang ketiga, ini merupakan sebab yang paling menyedihkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda telah kematian bapa saudaranya Abu Talib dan isteri baginda yang tercinta Sayyidatina Khadijah. Dua individu ini banyak memberikan bantuan dan sokongan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Okey. Dan sebab yang keempat, seksaan dan ancaman daripada kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam dan keluarga Rasulullah sendiri. Perkara tersebut telah menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan yang drastik kerana tidak mahu melihat orang-orang Islam ini terus ditindas dan diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan yang paling menyedihkan, keluarga-keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad juga turut terjejas kerana ancaman dan siksaan yang telah diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Sebab yang kelima pula adalah berlaku pemulawan selama 3 tahun terhadap keluarga Rasulullah dan umat Islam. Okey, untuk makluman kamu semua, pemulawan ini adalah sebarang aktiviti terhadap umat Islam. Orang kafir Quraisy ni tidak akan lakukan apa-apa sahaja, berdagang, meniaga dan sebagainya. Okey, contoh yang pertama adalah larangan berdagang atau berniaga dengan orang Islam. Yang kedua, larangan mengadakan perkahwinan dengan orang Islam. Dan yang ketiga, larangan untuk bergaul dan menziarahi orang Islam yang sakit. Di sini kita menunjukkan bahawa orang kafir Quraisy cuba menghalang kaum-kaum mereka untuk mendekati Nabi Muhammad dan orang Islam supaya Islam tidak dapat disebarkan.
Dari tiga sebab itu, kita dapat melihat bahawa orang kafir ini sangat-sangat membenci orang Islam dan mereka sama sekali tidak mahu berkomunikasi ataupun berbual dengan orang-orang Islam. Dan sebab yang terakhir adalah permintaan penduduk Yathrib, iaitu Madinah, tempat yang Rasulullah ingin berhijrah ni, selepas bai'ah Aqabah pertama dan Aqabah kedua, yang mahukan untuk Rasulullah berhijrah ke Madinah. Maksudnya telah termaktub di dalam perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua untuk meminta Rasulullah berpindah ke Madinah dan menyebarkan Islam di Madinah. Iaitu permintaan orang Madinah sendiri untuk melihat Rasulullah menyebarkan agama Islam di sini. Okey, untuk penerangan yang selanjutnya, saya akan menerangkan tentang kronologi ataupun jalan cerita yang berlaku sepanjang peristiwa hijrah ini. Okey, yang pertama, pada malam 28 Safar, Nabi Muhammad SAW telah keluar daripada rumah baginda dan bertemu dengan Abu Bakar setelah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Madinah. Okey, yang kedua, Nabi Muhammad bermalam di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam gua ini berlaku pelbagai cabaran dan halangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar. Tetapi segala permasalahan itu dapat diselesaikan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga, 1 Rabiul Awal, baginda telah keluar daripada Gua Sur dan menuju ke Yathrib, iaitu Madinah, dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid. Nanti saya akan terangkan pada penerangan yang berikutnya. Okey, untuk nombor 4 pula, iaitu 8 Rabiul Awal. Okey, pada tanggal 8 Rabiul Awal, baginda telah tiba di Quba. Di Quba, baginda telah membina masjid, menunaikan solat Jumaat dan menyampaikan khutbah. Okey, dan yang terakhir, nombor 5, iaitu 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal merupakan tarikh berlakunya hijrah. Baginda telah tiba di Yathrib, iaitu Madinah, dan telah disambut oleh orang Madinah dengan meriah beserta dengan alunan nama Rasulullah SAW, iaitu selawat ke atas baginda. Okey, penerangan yang selanjutnya adalah tentang peristiwa ataupun isi-isi penting yang berlaku semasa hijrah. Okey, untuk penerangan kali ini, yang pertama sekali, Rasulullah SAW telah menerima wahyu daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah. Maka baginda pun bersegera memberitahu Saidina Abu Bakar tentang perkara tersebut. Baginda juga membuat perancangan terperinci untuk berhijrah pada siang hari dan merancang untuk bertemu dengan Saidina Abu Bakar di tempat-tempat yang tertentu, dan persinggahan pertamanya adalah di Gua Sur. Okey. Pada malamnya, Rasulullah SAW telah berbisik dengan Saidina Ali. Apa yang perlu dilakukan? Saidina Ali telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk menggantikan tempat tidur baginda dan mengembalikan semua barangan amanah kepada pemilik asalnya. Kemudian, baginda secara bersembunyi keluar daripada rumah dengan membaca ayat 9 surah Yasin dan melihat pemuda-pemuda yang mengepung rumah baginda tertidur lena tanpa sedarkan diri. Lalu baginda telah meletakkan pasir di atas kepala mereka. Kemudian, Rasulullah SAW telah bertemu dengan Abu Bakar dan terus berjalan menuju ke Gua Sur. Dan perkara yang paling mengejutkan adalah apabila pemuda Quraisy yang telah mengepung Rasulullah itu terjaga daripada tidur, mereka mendapati bahawa Rasulullah SAW telah tiada di tempat tidur baginda. Mereka hanya melihat Saidina Ali yang telah menggantikan tempat tidur Rasulullah setelah mendapat perintah baginda pada malam tersebut. Oleh sebab peristiwa itu, pemuda-pemuda tersebut telah melaporkan kepada pemimpin Quraisy. Mereka berkata, "Wahai pemimpinku, Rasulullah telah tiada di tempat tidur baginda." Setelah mendapat berita dan mendengar kabar itu, pemimpin-pemimpin Quraisy berasa sangat-sangat marah dan mereka telah merancang untuk membunuh Rasulullah
dan menawarkan hadiah 100 ekor unta kepada sesiapa sahaja yang telah berjaya menangkap ataupun membunuh baginda. Tetapi baginda tengah selamat dan baginda Rasulullah serta Abu Bakar berlindung di Gua Sur selama 3 hari. Okey, untuk yang selanjutnya merupakan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Gua Sur. Okey. Setelah beberapa hari Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Sur, pihak musyrikin Mekah telah menyusun beberapa kumpulan untuk mengesan dan mencari baginda. Mereka juga telah mengupar pengesan telapak kaki yang bernama Abu Kurzun dan akhirnya mereka berhenti di Gua Sur. Malangnya, mereka tidak dapat menjumpai baginda kerana di hadapan pintu gua ada sarang labah-labah dan sarang burung merpati. Semasa berlindung di Gua Sur, Abu Bakar telah dipatuk oleh seekor binatang yang berbisa, sama ada ular ataupun kalajengking. Tapi yang penting, ianya haiwan yang berbisa sehingga menitis air matanya kerana menahan kesakitan. Ketika itu, baginda Rasulullah sedang berbaring di riba Abu Bakar dan air mata tersebut telah jatuh di atas muka Rasulullah. Lalu Rasulullah pun terjaga dan terus bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku telah dipatuk oleh ular ya Rasulullah." Setelah mendapat tahu tentang perkara tersebut, Rasulullah SAW pun terus bangun dan menyapu air liurnya di tempat yang dipatuk. Dan ketika itu juga rasa sakit yang dihadapi oleh Abu Bakar serta merta telah hilang. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar telah meninggalkan Gua Sur dan meneruskan perjalanan mereka dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid melalui jalan yang jarang dilalui untuk ke Madinah. Okey, Abdullah bin Uraikid ni merupakan seorang yang sangat mahir dalam untuk mencari jalan pintas menuju ke Madinah. Okey. Setelah melalui kesukaran di dalam perjalanan, akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal bersamaan 28 Jun 622 Masihi. Rasulullah telah mendirikan sebuah masjid iaitu Masjid Quba. Kemudian Rasulullah berangkat ke Madinah dengan diiringi oleh 100 orang penduduk. Penduduk apa? Penduduk Quba. Okey. Sebelum itu Rasulullah telah singgah di perkampungan Bani Salim bin Auf untuk mendirikan solat Jumaat dan menyampaikan khutbah. Okey, perkampungan Bani Salim dan bin Auf ni berada di Quba. Okey, ketibaan baginda disambut meriah dengan alunan syair dan paluan gendang berserta selawat ke atas baginda. Okey, pandangan yang berikutnya adalah tentang nama-nama sahabat Nabi yang terlibat dalam peristiwa hijrah ini. Okey, yang pertama sekali seperti sedia maklum, Abu Bakar As-Siddiq yang ditugaskan untuk mengiringi Rasulullah dan menemani perjalanan baginda ketika berhijrah. Yang kedua, Ali bin Abu Talib, iaitu orang yang menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW ketika baginda telah dikepung oleh pemuda-pemuda musyrikin Mekah. Dan yang ketiga, Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar merupakan anak kepada Abu Bakar yang bertindak sebagai pengintip untuk mengetahui rancangan musyrikin Mekah. Yang keempat, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini tugasnya merupakan hamba Abu Bakar yang ditugaskan untuk mengembala kambing dan menghilangkan kesan tapak kaki. Okey, menghilangkan kesan tapak kaki ni merupakan salah satu strategi Rasulullah untuk mengelirukan orang kafir musyrik Mekah. Dan seterusnya adalah Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ni merupakan petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Beliau sangat mahir dalam mencari jalan pintas untuk ke Madinah. Terusnya, Asma binti Abu Bakar juga merupakan anak kepada Abu Bakar. Beliau merupakan pembawa bekalan makanan untuk Rasulullah dan bapanya ketika berada di dalam Gua Sur. Dan yang terakhir, Aisyah binti Abu Bakar merupakan perawi hadis peristiwa hijrah. Okey, perawi hadis ni adalah orang yang menceritakan ataupun menulis semula tentang peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar.
Dan pengajaran kita yang terakhir pada hari ini adalah kesan daripada peristiwa hijrah. Okey, yang pertama, umat Islam terselamat daripada penindasan orang musyrikin Mekah. Kedua, Rasulullah telah menjadi pemimpin negara, panglima tertinggi dan juga hakim. Ketiga, Rasulullah telah menyatu padukan orang Ansar dan orang Muhajirin. Yang keempat, terbentuknya negara Islam yang pertama di dunia. Dan yang terakhir, amalan seperti solat, puasa, zakat dan haji dapat dilaksanakan oleh umat Islam dengan aman dan tenteram tanpa ancaman daripada orang kafir lagi. Sama na'am tiham lam tissadil iyam wira syamsihi wafu fil hamam ya ala mardi mahruam ardi hari masruam